Bismillahirrahmanirrahim. Yang dihormati TS Muhammad bin Abdullah, penyelia 1 Program Inovasi Baja Organik PIBO, UiTM Tawangan Johor Kampus Pasir Gudang selaku penceramah jemputan kita pada malam ini. Yang dihormati Encik Ahmad Huzairi bin Khalid, penyelia 2 Program Inovasi Baja Organik PIBO, UiTM Cawangan Johor Kampus Pasir Gudang. Yang dikasihi Saudara Haris Daniel bin Izwani Masri, Pengurus Program Inovasi Baja Organik PIBO UiTM Cawangan Johor Kampus Pasir Gudang. Seterusnya, barisan ahli PIBO yang dirahmati Allah sekalian. Mega berarak indah berbalam, di puput bayu ke pohon ara. Pemanis kalam selamat malam, awal bismillah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadrat ilahi kerana dengan limpah kurnia dan keizinannya dapat kita bersama-sama berkumpul dalam program pada malam ini. Saya, Siti Suhaida binti Sulaiman selaku moderator anda pada malam ini mengucapkan selamat datang kepada para hadirin dalam program Bengkel Rahsia Kejayaan Pingat Emas dalam Pertandingan Inovasi yang akan disampaikan oleh Yang Berhormat TS Muhammad bin Abdullah iaitu penceramah kita pada hari ini. Hadirin yang dikasihi sekalian, bagi menambahkan keberkatan majlis pada hari yang penuh bermakna ini, marilah kita bersama-sama mendadah tangan untuk mengaminkan bacaan doa yang akan dibacakan oleh saudara Muhammad Iqbal bin Nurizan. Majlis dengan hormatnya dipersilakan. Auzubillahi samil alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Sesungguhnya kami berhimpun pada malam ini bagi menzahirkan kesyukuran di atas kurniaan-Mu yang tidak terhitung banyaknya. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur terhadap segala nikmat pemberian-Mu, sama ada nikmat yang sedikit, lebih-lebih lagi nikmat yang melimpah ruah. Ya Karim ya Wadud, sesungguhnya Engkau maha mengetahui bahawa kami berhimpun dalam bengkel rahsia pingat emas dalam pertandingan inovasi ini untuk menimba ilmu-Mu yang sangat luas, bagi mengembangkan potensi kami sebagai hamba-Mu yang Engkau redai. Justru itu berkati dan rahmatilah majlis kami pada hari ini. Kurniakanlah kepada kami apa kiranya ilmu-Mu. Sinarilah hati-hati kami dengan taufik dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah untuk menerima serta mengamalkannya. Ya Zal Jalali wal Ikram, kurniakanlah apa kiranya kepada kami kesihatan anggota, kecerdasan minda, ketenangan jiwa dan kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu mendepani cabaran, berdaya saing serta mampu untuk mengangkat martabat diri, keluarga, masyarakat dan negara. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqa ma'suma wa la taj'al lillahumma qina wa la ma'ana wa la mayyatmauna shaqiyya wa la mat'uda wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada saudara Muhammad Iqbal atas bacaan doa sebentar tadi. Para hadirin yang dirahmati sekalian, untuk pengetahuan saudara dan saudari sekalian, program ini bertujuan untuk meningkatkan kualiti kerja berpasukan dalam kalangan ahli PIBO yang akan menjalankan projek selama setahun. Terlebih dahulu, izinkan saya memperkenalkan sedikit sebanyak tentang penceramah kita pada hari ini. Nama diberi adalah TS Muhammad bin Abdullah. Beliau merupakan anak kelahiran negeri Terengganu. Beliau merupakan pensyarah Fakulti Kejuruteraan Kimia dari tahun 2011. Beliau mempunyai pengalaman yang luas dalam bidang kejuruteraan kimia dan persekitaran. Dalam bidang penulisan, beliau telah menerbitkan 5 penulisan bab dalam buku dan 15 buah jurnal dan beliau pernah menggalas tanggungjawab sebagai penyelia lebih daripada 50 projek tahun akhir dari tahun 2012 sehingga kini.
Beliau juga telah menerima anugerah inovatif pada tahun 2015. Tanpa melengahkan masa lagi, saya menjemput T.S. Muhammad bin Abdullah untuk memulakan bengkel kita pada malam ini. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Okey, terima kasih kepada saudari pengurusi majlis selaku pelajar saya juga untuk program inovasi bajet organik PIBO. Okey, pengurus projek Haris Dania, ahli jawatankuasa tertinggi PIBO, seterusnya pelajar-pelajar yang saya kasih sekalian dan termasuklah rakan penyelia 2 iaitu Cik Ahmad Khuzairi, dan mana-mana pelajar daripada kelas yang saya pernah ajar yang ada dalam program ataupun seminar atau webinar kita pada malam ini. Okey, pertandingan yang saya mula-mula sekali masuk sebenarnya adalah satu pertandingan besar mewakili kontijen UiTM Terengganu dengan tak tahu apa-apa, dengan orang kata pergihannya lah sekadar tangkap muat seperti yang pernah kita masuk yang kamu buat video pada mula-mulanya. Okey, dan saya pada masa tu memang dikelilingi oleh orang-orang hebat lah, dan saya rasa merupakan pensyarah yang sangat-sangat baru dan pensyarah yang kontrak pula masa tu, belum lagi sebagai pensyarah tetap kerana masa tu saya masih lagi belajar, saya masih lagi buat part time ni lah. Sebenarnya saya mengajar secara part time, belajar secara full time berbiasiswa, tapi belum lagi sempat habis saya dah masuk ke UiTM, dan pada masa yang sama saya join pertandingan kerana telah dipanggil untuk menjadi orang kata wakil. Okey, wakil kontijen UiTM Terengganu, dan alhamdulillah kali pertama saya masuk saya dapat pingat gangsa. Okey. Walaupun pingat gangsa, tapi bagi saya besar sebab pertandingan tersebut adalah pertandingan yang berprestij di peringkat UiTM, di mana peringkat UiTM Shah Alam, iaitu peringkat kebangsaan yang mana melibatkan seluruh UiTM dalam inilah dalam sistem UiTM Satu Malaysia ni, seluruh UiTM lah. Jadi saya orang kata salah seorang yang sebagai peserta. Okay, itulah pengalaman saya yang pertama iaitu dengan pingat gangsa. Jadi sebelum ni PIBO dah pernah menyertai pertandingan peringkat saya rasa antarabangsa kerana melibatkan institusi-institusi daripada Indonesia dan juga Thailand, dan sudah tentunya apabila mendapat pingat perak itu adalah satu yang terbaik walaupun kita belum lagi mempunyai produk yang matang. Okey, nanti saya akan ceritakan bagaimana produk tersebut matang ataupun produk baru nak up. Okey, kita panggil BBNU lah, budak-budak baru nak up. Okey, tapi walaupun BBNU, kamu masih lagi mendapat pingat yang kedua, pingat perak satu orang. Okey, kalau dalam pertandingan Olimpik itu kamu berada di yang yang kedua atau naik johan. Okey, jadi macam itu orang kata satu semangat yang inilah yang perlu kamu teruskan untuk mendapat pingat emas. Okey. Bila untuk dapat pingat emas lepas kamu menghadiri bengkel pada malam inilah. Okey. Okey, jadi untuk tuan-tuan semua, saya adalah merupakan penyelaras unit inovasi BPJIA UiTM Cawangan Johor, kampus Pasir Gudang dari tahun 2014. Okey, 2018 kot, bukan merajuk tapi berhenti sekejap sebab saya nak fokuskan kepada PhD. Kemudian 2019 sambung lagi sampailah sekarang 2021. Saya tahu lah lama mana. Okey, mungkin tahun depan sambung lagi kan saya kot, kalau saya kot dengar. Okey. Jadi memang itu yang diamanahkan untuk menerajui lah unit inovasi. Okey. Dan unit inovasi ni memang sebenarnya memang untuk kita mencukil bakat-bakat pelajar-pelajar lah, terutamanya pelajar-pelajar daripada persatuan atau fakulti dan juga staff untuk masuk pertandingan inovasi. Masa sekarang ni ramai yang dah orang kata memang bersemangat untuk masuk. Okey, walaupun kita tak paksa. Sebelum ni kena paksa juga sebab tak tahu. Sekarang ni dah tahu. Okey. Jadi sekarang ni kita ke webinar kita.
iaitu bengkel rahsia kejayaan pingat emas dalam pertandingan inovasi. Okey, saya akan kongsikan beberapa tips kemenangan atau kejayaan. Mungkin tak digunakan dalam PIBO, awak boleh gunakan semasa degree. Sebab pelajar-pelajar saya yang aktif semasa diploma, alhamdulillah ketika berada di UiTM Shah Alam, UiTM Pulau Pinang, universiti lain, kadang-kadang boleh juga masuk, ada pelajar saya yang ke UTM jadi mereka pun aktif dalam pertandingan-pertandingan inovasi. Kadang-kadang ada yang masih lagi menjemput untuk menjadi ahli. Dan alhamdulillah lah itu dah paling latest saya dapat pingat perak di pertandingan di Thailand, Bangkok. Jadi kita mungkin saya memperkenalkan bidang terlebih dahulu. So jadi cabang atau bidang yang ada dalam orang kata dalam bidang akademik, ataupun dalam bidang untuk pertandingan ni, atau ada dua lah. Satu adalah sains dan teknologi. Sains and teknologi, jadi kita boleh lihatlah kalau di sini kebanyakannya ramai antara kita adalah pelajar kejuruteraan. Kita ada juga mathematics, natural science, dan kita ada juga beberapa lah engineering tu ada mungkin lebih lah. Kalau di UPM dulu ada 8, kalau di UiTM sekarang ni ada 4, ada 5 macam tu je kan. Saya dulu pernah lah ada 8, memang pelbagai nama kita gelarkan. Macam saya budak kimia, kawan saya awam, ada kita orang panggil CC. CC tahu tak apa CC? Bukan SISSY CC. huruf C. CC tu Computer and Communication. Di UiTM tak ada lagi kan. Tapi masa saya tu ada. Budak aero angkasa, aerospace. Budak kejuruteraan aero angkasa. Memang ada di UPM. Budak makanan, kejuruteraan makanan. Kemudian kita ada budak EE, elektrik, sama lah macam dekat UiTM Segudang. Budak kimia saya, kita semualah. Ada FKK, budak awam. Budak Meki untuk mechanical. Kemudian kita ada budak apa lagi ya? Budak kejuruteraan makanan. Pun ada kejuruteraan makanan. Jadi lebih kurang dia 8 semua. Masuklah yang tak ada dekat UiTM Segudang, saya rasa kejuruteraan CC, Computer and Communication. Kejuruteraan aero angkasa dan juga kejuruteraan makanan, proses dan makanan. Yang tu memang ada kejuruteraan padi, kejuruteraan beras. Semua ada subjek dia orang lah, macam sangat kelakar, tapi sebenarnya itu adalah teknologi-teknologi asas yang orang kata digunakan secara inovatif di negara-negara lain seperti negara Thailand. Kalau kita tengok memang advance pertanian mereka, pertanian mereka lebih jauh ke depan berbanding dengan negara kita. Kalau melihat kepada pertandingan sekarang ni, mungkin pertandingan secara atas talian kita atau video kita tak dapat meninjau produk orang lain kan. Kalau pertandingan yang secara bersemuka memang kita boleh lihat lah, memang produk-produk pertanian mereka sangat orang kata advance. Memang saya tengok pun kagum. Apa yang di inovasikan memang menyelesaikan masalah. Dan kita kadang-kadang tak terjangkau macam mana mereka boleh fikir sebegitu. Itulah hebat yang kita perlu ambil lah. Selain daripada sains dan teknologi, kita juga ada social study ataupun sains sosial. Slide saya bergerak kan? Jadi sains sosial ni adalah seperti mungkin kalau di UiTM Pasir Gudang kita ada fakulti pengurusan dan perniagaan. Kita ada lagi ekonomi, political study. Kita ada juga psikologi, law. Banyaklah. Kalau di semasa saya di UPM tu kita ada lagi pendidikan, perguruan. Kita ada lagi human resource. Memang pelbagai lah kawan-kawan saya Universiti Putra Malaysia tu. Dan bila budak engineering, dia orang memang budak engineering. Jadi memang dia seronok lah bila budak engineering datang, budak medik. Dia seronok semuanya. Dia sebenarnya saya rasa nanti pengalaman tu bila kamu berada di UiTM Shah Alam lah. Jadi pelbagai bidang di IPT, pelbagai bidang juga dalam orang kata research lah atau penyelidikan dan juga inovasi. Jadi kita melihat kepada tip penyertaan dalam pertandingan inovasi.
Okey, apa yang perlu okey, ini adalah langkah pertama. Okey, kebiasaannya langkah pertama ni adalah idea atau ilham lah. Okey. Bagaimana ilham ataupun idea kita yang mampu orang kata mengubah dunia. Sebenarnya untuk menyelesaikan masalah yang ada lah. Sebenarnya kalau ikutkan macam orang kata kit yang mungkin kita nak buat atau modul kita nak buat, jika jika kit atau modul tersebut boleh menyelesaikan masalah pengurusan sisa dari segi sisa makanan, itu sebenarnya memang orang kata idea yang bernas dan juga terbaik. Dan betul lah langkah pertama kita untuk memastikan kit ataupun modul. Itulah idea atau ilham kita. Okey, kita bukanlah mengubah dunia lah, kita mungkin nak mengubah kampung sepakat. Okey, tapi kat sini memang saya pun dapat slide ni pun saya minta daripada kawan saya yang memang orang kata impian dia tu rendah sikit je dari langit. Okey, memang tinggi sangat impian dia. Okey, rendah sikit dari langit memang kalau tengok dia pun memang bersungguh-sungguh memang kalau ikutkan macam mana dia struggle. Okay, sebab tu memang idea atau ilham dia terus untuk mengubah dunia. Okay, yang bagus. Okay, langkah yang kedua, okay, kita kenal pasti masalah. Okay, selepas kita dah ada idea, kita dah ada ilham kita nak buat tu. Jadi kita nak match dengan apa masalah yang ada di sekeliling kita ataupun mungkin kalau dalam program inovasi baja organik, apa masalah yang ada dekat kampung sepakat lah, okay. Ataupun mungkin masalah yang orang kata berada di sekitar UiTM untuk pelajar-pelajar, okay. Jadi kita tengok kalau ikutkan mungkin ramai yang dah tahu kalau kita nak menulis karangan sekalipun, kita perlu nyatakan where, who, what, why, how, which, whom, when. Okay, 5 wife, 1 husband. Okay. So kat sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 dah wife dia. Okay, 1 husband. So memang kita tambah. Kita kena perlu tahu problem tu macam mana. Okay. So kalau sebagai contohnya kalau kita nak buat tu apa tu mungkin kita nak buat baja. So di mana? Mungkin kampung sepakat. So siapa? Mungkin yang terlibat adalah warga B40. Okay, dan bila kita nak buat mungkin sepanjang tahun ini termasuk tahun depan, dan kenapa kita pilih baja organik. Jadi ini semua adalah kamu perlu relatekan dengan permasalahan yang kamu nak selesaikan. Okey, sebab tu persoalan ini kamu munculkan dalam langkah ataupun step kamu untuk buat satu produk inovasi. Sebab apa? Sebab sekarang ni lagi rumit apabila kita buat video. Kadang-kadang juri ni pelbagai juga Okey, kepelbagaian juri. Okey, macam kita belajar bio kan. Kepelbagaian pun juri pun ada. Ada setengah juri tu susah nak faham. Kita pula kena explain, call dia. Tapi tak adalah juri sampai suruh kita call kan. Ada yang juri senang faham macam saya tengok sekejap je. Oh faham dia nak buat apa. Ada orang ni kadang-kadang dia pula nak tanya kita. Kita pula jadi penolong juri dia. Kalau dia bagi upah tak apa juga kan. Okey, ni tak ada. Okey, sebenarnya juri ni pelbagai. Sebab tu kita kalau boleh memang kita letak benda yang memang dia akan faham terus bila dia tengok. Okey, kita tak nak macam juri tu sampai nak Google, sampai nak buka kitab tebal-tebal, okey, sampai nak tanya jiran. Okey, kita tak nak macam tu Biasa macam tu lah juri ni. Sebab tu kita kat sini, problem masalah kita nak selesaikan, terus kita cakap kumpulan sasaran kita siapa. Jadi kita letaklah kat situ. Contohnya bajet organik Haris nak buat sangat ni. Dalam tu apa? Teh ayam ke? Makanan ke? Terus cakap ingredient dia. Tak perlulah juri tu tertanya. Nanti juri yang tak ni nanti dia ada call. Ada juga setengah pertandingan juri boleh minta informasi kalau dia tak faham. Okey, itu memang serabut Memang kadang-kadang kita pun rasa tak nak masuk. Okey, tapi mana tahu lepas ni boleh face to face, kita boleh terangkan satu-satu. Yang tu seronok Kalau saya face to face tu siap saya berpantun dulu dengan juri. Okey, nak bagi orang kata repo yang baik dengan juri supaya juri tu rasa nak dengar. Oh memang sebenarnya itu adalah jampi saya berpantun dulu, senyum-senyum, puji-puji sikit. Okey, bagi dia senyum lebar dulu, baru kita teruskan ni. Kadang-kadang dia pun, kalau yang kita tak berapa confident nak present depan dia, mungkin saya perlahankan sikit. Mungkin saya macam slow sikit. Mungkin, bab ni saya tak apa pandai. Jadi saya slowkan sikit supaya dia macam ingat lupa. Dan kita terus yang kedua tu step, pantun lagi. Itu yang saya dengan kawan saya pun memang berpantun.
bukan saya seorang je, kalau pelajar lagilah pantun yang gila-gila saya bagi supaya macam mereka taklah malu sangat. Kalau saya ni malu juga kan depan juri nak berpantun dah tua-tua ni kan. Budak-budak ni tak apa lagi nak berpantun semua. Okey. Okey, yang ketiga adalah penyelesaian. Okey, selepas kita dah tengok masalah apa yang ada dekat kampung-kampung tadi, kita dah ada idea, dah tengok masalah dia. Jadi langkah penyelesaian, macam mana kita nak selesaikan masalah-masalah yang ada. Okey, jadi kita tengok kepada kitar inilah masalah ni. Okey, kitar penyelesaian masalah. Pertama sekali sudah tentunya kita sebagai penyelidik atau kamu sebagai pelajar yang orang kata ingin berinovasi, perlu identify masalah tersebut ataupun perlu mengenal pasti masalah-masalah tersebut. Okey, lepas kamu dah kenal pasti, baik contohnya makanan terbiar banyak sangat dekat kampus pakat. Ni saya terus kepada PIBO. Okey, kemudian kamu perlu explore information and create ideas. Okey, mungkin kamu kena tengok makanan apa yang biasa mereka buang. Adalah makanan tu mungkin makanan yang dah rosak daripada kenduri. Kalau kenduri mustahil lah setiap hari kenduri kan. Okey, buat birthday pun bukan hari-hari. Oh, memang bukan B40 tu. Tu dah T40 lah, hari sambut birthday. Setiap 24 jam nak sambut birthday. Rasa tak. Okey. Jadi memang kamu kena cari informasi. Kenapa dibuang? Okey, makanan tersebut. Kadang bukan dengan sengaja. Okey, kadang mungkin ada kenduri. Kadang mungkin bukannya makanan, tapi sisi makanan tu adalah mungkin daripada pasar atau dari tempat kerja yang dibawa balik. Okey, jadi macam mana kamu dah melihat kepada informasi yang ada, kamu perlu orang kata, okey, janakan idea kamu ataupun ilham kamu tadi. Okey, untuk selesaikan masalah lepas kamu kena pasti masalah. Okey, jadi bila list out of ideas. Okey, ideas ni biasanya kita panggil sebagai brainstorming. Okey, semalam pun kalau yang dah jumpa macam Afi, Akil, Haris, Ikmal, Amalin, Wani, Aziz pun cakap kita buat brainstorming. Okay, brainstorming ni sebenarnya you kena brainstorm ideas. Okay, lontarkan atau curahkan atas kertas dulu idea apa yang kena buat. Sebagai contohnya kalau inovasi, katakan ada 1000 idea. Tapi bukan 1000 tu yang bagus. Okay, sebab tu kena yang ketiga select the best idea. Okay, idea mana yang kamu rasa paling sesuai. Kadang-kadang idea kamu tu mungkin kadang-kadang tak logik. Okay, kadang-kadang nak dapatkan 20 kilo daging ayam. Okay, untuk buat baja. Tak logik lah kan daging ayam tu baik mereka buat BBQ. Okay, jadi pilih yang select the best idea. Okay, mungkin daripada sisa-sisa tumbuhan ataupun sisa-sisa daripada pasar. Okay, yang tu mungkin logik akal akan dibuang. Okay, takkanlah sampah dekat rumah hari-hari nak buang sisa makanan. Okay, itu pun tak logik lah. Okay, jadi kita tengok select the best idea. Kemudian yang keempat, kita buat orang kata testing lah. Okay, sebagai contohnya kita ada dapat idea tadi untuk buat baja tersebut. Jadi kita perlu buat uji kaji atau eksperimen. Okay, ini perlu buat di makmal lah supaya hasil dapatan atau keputusan atau data yang kita perolehi adalah sahih. Okay, sebagai contohnya memang kita perlu menggunakan makmal-makmal lah di UiTM. Okay, jadi yang ini boleh. Okay, jadi minta kebenaran, permohonan dengan ketua pusat pengajian. Okay, untuk masuk. Okay. Dan kemudian lepas kita dah test, kita akan nilailah keputusan atau data-data tadi yang mana paling bagus. Okay, sebagai contohnya kalau benda simple saya bagi, sebagai contohnya kita guna ratio lah. Okay, ada setengahnya portion kalau untuk penghasilan sesuatu benda, kadang-kadang ratio lah ada 1 kepada nisbah 2, okay, 2 kepada nisbah 1 atau 1 kepada nisbah 1. Jadi portion yang mana paling okay, orang kata resipi atau ingredient. Jadi berdasarkan result yang kita dapat atau data yang kita dapat tadi, yang kita kena nilai, jadi kita pilih formula mana yang terbaik untuk produk kita. Okey, kalau ada lagi masalah dari segi nilai ataupun orang kata formula yang awak buat untuk buat baja tu, teruskan balik kepada kitar identify problem tersebut. Okey, itu adalah sebenarnya research. Okey, bagaimana seorang penyelidik buat. Okey, takkan buat terus jadi Kotak tak adalah PhD 8 hingga 10 tahun. Okey. Kalau diploma saya rasa kalau 8 dan 10 tahun itu macam tak logik kan berapa banyak subjek aku kena ambil. Okey, sebenarnya kita kalau diploma ni satu semester sajalah awak terlibat dengan final year project. Terutama budak-budak Part 5. Alhamdulillah
selepas 3 metod utama tadi daripada idea, okey, dari segi problem statement, okey, kemudian penyelesaian masalah, kemudian alhamdulillah dan tahniah, okey, kamu dah berjaya sebenarnya menyelesaikan masalah melalui produk inovasi. Okey, sebenarnya bila kamu dapat menyelesaikan masalah yang ada di persekitaran untuk menghasilkan produk inovasi, ini sebenarnya salah satu tip yang sangat berharga untuk menghasilkan satu produk yang boleh orang kata mengubah dunia. Okey? Sebab itu kadang-kadang produk inovasi ini bukan saja memberikan satu kejayaan dari segi pingat, malahan kalau ianya boleh menyelesaikan masalah, okey, terutamanya mungkin dalam bidang pendidikan, okey, mungkin dalam bidang pertanian, okey, jadi kita boleh menjadi duit juga. Ya, sebab itu diucapkan tahniah. Right? Okey. Kita melihat kepada kategori pertandingan. Okey, kategori pertandingan, kita tengok jenis-jenis pertandingan inovasi. Kita ada 2 lah. Pertama adalah kebangsaan. Kedua adalah antarabangsa. Okey, kebangsaan ni kebiasaannya pertandingan-pertandingan peringkat nasional lah. Okey, peringkat orang kata tidak melibatkan peserta luar negara. Okey, antarabangsa memang ada pertandingan peringkat antarabangsa yang dianjurkan oleh Malaysia, tapi melibatkan dibuka kepada peserta-peserta luar negara juga. Itu dinamakan sebagai orang kata pertandingan antarabangsa. Okey, inilah contohlah untuk tahun 2020. 2021 saya rasa lagi pelbagai dia punya pertandingan. Alright. Okay, jadi kita macam mana nak mendapatkan pingat emas, kita perlu tahu kriteria penjurian. Okey, ini sebenarnya rubrik lah sebagai rahsia. Setengah pertandingan, kriteria penjurian ni diberi, tapi setengah pertandingan dia rahsiakan. Tapi ini saya nak bagi tips malam ni supaya kamu tahu selepas ni nak masuk pertandingan apa-apa, ini adalah kriteria penjurian yang diutamakan dalam rubrik pemakahan, dan sebenarnya saya pun selalu juga jadi juri. Okey, yang pertama sekali adalah novelty. Novelty ni adalah paling tinggi markah dia. Okey, kalau orang kata semalam pun saya baru bincang jugalah dengan Afi ataupun Afi dan juga Ikmal lah. Okey, Akil, right. Jadi novelty ni kita tengok lepas ni apa yang dikatakan novelty. Kemudian yang kedua adalah nilai komersial. Yang ketiga adalah tanggungjawab sosial. Yang keempat dia bentuk produk. Yang kelima adalah video presentation. Okay, kenapa video? Kerana saya rasa kita masih lagi dalam era baru, iaitu era secara virtual competition lah. Iaitu tidak perlu bersemuka. Okay, sebab itu video merupakan satu kriteria juga. Video kamu menarik atau video kamu sendu ke atau ala kadar ke, itu adalah merupakan orang kata salah satu kriteria penjurian. Okey, kita lihat kat sini apakah itu novelty. Okay, sudah tentunya novelty adalah perkara baru. Okey, idea baru. Idea yang belum lagi orang buat. Okey, sebenarnya kadang-kadang idea tu dah ada tapi mungkin kamu tambah baik. Okey, ini juga dinamakan salah satu novelty. Okey. Kemudian hasil karya atau kerja yang asli. Okey, yang asal lah, idea asal. Sebab tu kalau buat kits, buat modul ni senang untuk dapat pingat emas sebab itu adalah idea asal daripada pelajar-pelajar. Okey, ataupun daripada researcher lah ataupun penyelidik. Okey, kemudian sekiranya kalau dah ada kit, kalau dah ada modul, sebab tu kita tengok Befriend 2.0. Okey, lepas ni Pibo 2.0, iaitu peningkatan kualiti dari lama ke baru. Okey, itu pun adalah orang kata konsep novelty. Okey, jadi yang pertama sekali kalau lihat dekat layar ataupun slide, kamu lihat tak pattern search is done. Okey, kamu perlu buat pattern search dulu. Sebab contohnya kamu nak buat baja yang daripada, kita ambil baja yang ringkas daripada kulit telur. Okey, ada tak lagi orang buat? Ada tak lagi produk yang telah dikeluarkan? Jadi kamu Google pattern search, okey, kemudian letakkan nama produk. Maybe fertilizer from eggshell waste. Tengok ada atau tidak. Dia akan keluar. Sebab saya pernah juga tercalon untuk dan dapat sebenarnya untuk mendaftarkan patent pada produk yang pernah dapat pingat emas di UiTM Shah Alam. Tapi apabila kaedah-kaedah sangat rumit, kena buat patent search ni, saya tengok, dah banyak orang buat produk macam ni. Macam mana saya nak membarui lagi produk tersebut sedangkan mengajar pun masa tu 17 jam, 16 jam seminggu. Tak sempat.
Okey, jadi yang ni kamu tengah ada masa ni, ada 15 orang ni, buat pattern stage. Pattern stage ni sebenarnya lagi selamat kalau kamu nak masuk pertandingan ni. Kalau boleh letak juga dalam slide ataupun dalam video nanti pattern stage kamu dah buat, kamu dah tengok ada lagi orang buat ataupun kamu dah jumpa tapi apa yang kamu tambah baik. Okay, ini adalah salah satu rahsia. Okey. Sebagai contoh kalau yang lama ke baru tadi macam handphone lah. Okey, pernah pakai ke handphone yang besar tu? Haris, pernah pakai? Sekarang ni kalau ada nak pakai tak lagi yang in my time tu? Kat rumah saya ada tapi dah tak berfungsi rasa. Okey, ni macam walkie talkie Okey. Saya sebenarnya pernah pakai handphone ni masa saya sekolah rendah. Menengah ke rendah? Saya lupa dah. Ayah saya punya. Okey. Sebab ayah saya masa tu kerja dekat Telekom. Jadi memang dia bawa balik telefon dia. Saya pun pakailah, senang nak call mak dengan ayah. Masa tu saya sekolah pun, saya meeting juga. Masa tu rakan muda. Aktif saya sekolah. Sekolah rendah ke sekolah menengah? Rendah kot tak silap saya. Ada telefon besar gedabak macam ni. Okey. Bawa basikal, bawa phone ni dalam beg. Oh memang bising bunyi dia. Okay, kemudian cuba tengok yang respect your grandpa. Okay, yang tu pun saya pernah pakai dan saya belajar dekat universiti. Masa tu 3310, 3310 Memang yang ni jatuh macam mana pun memang orang kata berfungsi dan bunyi dia memang bising bunyi dia kuat. Dia dua ni kuat. Dan so sekarang ni time-time korang, time-time Nazrul, time-time Amalin semua dah iPhone, telefon yang okey tu. Okey. Telefon yang dah macam orang kata modern lah. Okey. Itu dah lama ke baru. Tapi fungsi dia sebenarnya sama tak? Sama Kecuali smartphone lah. Sekarang ni dah boleh Google, dah boleh YouFuture, dah boleh mengajar, boleh Google Meet guna smartphone. Dulu T310 tu nak guna ni Google Meet macam mana T310 tu? Kamera pun tak ada. Okey. Yang tu sebenarnya saya buat main ni je. Congkak ataupun ular. Game ular dalam tu dengan congkak. Memang seronok Itu memang orang kata seronok bila kamu dah besar nanti, zaman kamu nanti mungkin dah ada handphone yang lain daripada yang lain lah. Jadi kamu pula boleh sampaikan dekat student kamu lepas ni. Okey, television pun sama. Okey, sebenarnya ada lagi television yang lagi lama. Okey, pernah tengok tak television yang kayu tu? Mungkin kat rumah kampung kat mak nenek ke rumah atuk mesti ada kan telefon yang biasanya sekarang ni orang dah buat aquarium. Saya pun pernah jugalah merasa time-time saya sekolah rendah. Okay, kemudian ni pun merasa juga TV macam ni. Sekarang ni dah flat screen dah. Okay, sekarang ni TV dah modern dah sekarang kan. Flat screen smart TV sekarang ni. Okay. Jadi ini adalah perubahan lah daripada lama ke baru. Okay, sebenarnya produk sedia ada tapi dia berubah ni sebab apa? Sebab inovasi. Okay, ini sebenarnya penting. Baja sebenarnya dah ramai orang buat baja. Tapi macam mana baja kamu nak jadi lain daripada orang lain? Okay, sebagai contoh kita dah tengok Olaf Farm buat macam mana. Macam mana baja kamu ni nak menjadi orang kata lebih berkualiti daripada baja mereka. Jadi itu yang kena fikirkan. Okay, untuk kalau kamu nak teruskanlah dengan Pibo 2.0. Saya rasa kamu boleh teruskan dengan Pibo 2.0. Okay, tapi dari sekarang kamu kena belajar. Okay, kemudian yang kedua, apa yang dilihat nilai komersial lah dalam penjurian. Okey, pertama sekali nilai komersial ni sudah tentunya memperolehi keuntungan. Adakah produk yang kita akan hasilkan tu orang sudi untuk membeli? Okey, orang nak beli tak? Tapi janganlah nak jual sekilo tu RM100. Okey, tak logik lah kan kalau tengok dekat kedai-kedai pun beberapa ringgit saja. Okey, dan kemudian potensi perniagaan. Okey, sudah tentunya kita perlu ada customer. Okey, siapa yang kita punya customer nanti? Okey, kita dah project dah customer siapa yang bakal pembeli. Okey, dan yang paling penting adalah hak milik atau copyright. Okey, copyright ni sangat penting. Bila kamu dah buat copyright, okey, orang tak boleh copy kamu punya idea, orang tak boleh copy kamu punya produk dalam inovasi, dan ini sebenarnya orang kata paling menepatilah perkomersialan produk. Kerana apabila ada copyright atau hak cipta, itu menunjukkan produk kamu dan kamu boleh jual. Kalau bukan produk kamu, macam mana nak jual? Kena sama nanti. Sebab tu tak boleh komersial. Bila kamu ada copyright, sudah tentunya maka komersial tu ada. Sebab kamu sudah tentunya boleh jual. Ini pun penting kena ada untuk masuk pertandingan inovasi selepas ni lah. Copyright itu kita namakan sebagai intellectual property atau IP. Okey, dan di mana
MyIPO lah, atau dalam bahasa Melayunya adalah Perbadanan Harta Intelek Malaysia. Okey, kalau di Johor berada di Menara Ansar, pejabat dia. Okey, tapi kalau di seluruh Malaysia memang adalah di mana-mana. Saya pun tak hafal pejabat-pejabat dia, boleh Google lah. Kalau di KL, di Selangor. Kalau di Johor ni, di Menara Ansar. Okey, MyIPO. Dekat je dekat JB. Kat Bazar Karat. Okey, kemudian adalah kita tengok kriteria mereka bentuk produk atau design produk. Okey, kita tengok spesifikasi produk kita macam mana. Okey, jadi spesifikasi produk kita sebagai contohnya, kalau untuk baju ni packaging lah. Packaging kamu ni macam mana? Menarik atau tidak? Okey, kamu nak pack dia macam mana? Mungkin yang miniature ke, kecil ke, yang boleh dibawa dekat kebun-kebun yang ada dekat rumah-rumah pangsa ataupun rumah-rumah yang kecil ataupun pokok-pokok yang kecil. Okey, mungkin dalam packaging yang mungkin sederhana sikit, mungkin yang sangat besar untuk ladang. Okey, jadi kamu perbahagiakan. Itu adalah spesifikasi produk kamu. Okey, macam mana produk kamu hendak kamu pamerkan atau jualkan. Okey, itulah reka bentuk dia lah. Kalau yang saya tengok untuk baja, tapi untuk lain tu macam-macam lah. Kalau kereta, kita tengok kereta tu macam mana design dia. Okey, kemudian kita tengok nilai tambah kepada produk. Okey, so nilai tambah kepada produk ini kita boleh tengoklah sumbangan kepada masyarakat. Okey, sumbangan kepada masyarakat ni menyumbang atau tidak produk kita tadi itu kepada penyelesaian masalah. Okey, jadi saya rasa kalau kita dah di bawah Duta Mahasiswa Johor, sepatutnya kamu dah orang kata menyumbang kepada masyarakat lah, membantu masyarakat. Jadi itu salah satu produk kamu dah ada orang kata markah lah untuk reka bentuk produk sebenarnya. Cuma ada segi design, packaging itu kena fikirkan. Okey. Seterusnya adalah video presentation. Okey, adakah video kita ni ada impact atau tidak? Okey. Jadi sebab itu kalau pertandingan secara virtual memang video. Tapi kalau tak virtual pun, okey, memang saya pun memang buat video juga supaya orang kata macam montage. Jadi juri yang datang kat booth kita ataupun orang lain yang datang boleh tengok. Sebenarnya senang kita dah tak payah bercakap banyak benda yang sama. Sebab kalau buka booth, ramai budak-budak sekolah. Okey, lepas satu-satu dia tanya. Kadang-kadang lebih mereka daripada juri. Okey, memang kita penat. Jadi kadang-kadang saya tayang je video awak tengok. Kadang-kadang budak sekolah rendah sebab memang cikgu dia suruh tengok. Okey, jadi kita tengok sedikit video contoh Saya rasa semua orang tahu video ni. Okey, boleh tengok. Second demonstration, when all spill on the floor, so we use again our black cap, okay, to clean up this all spill. Okay.
you can see it's clear. Video tadi sebenarnya saya dah pernah menggunakan video yang sama, kadang-kadang saya modified sikit. Okey, dah dapat lebih kurang dalam 5 ke 6 pingat emas. Okey. Yang paling tinggi dekat pertandingan antarabangsa di Sri Lanka dan juga di inilah pertandingan Thailand baru-baru ni. Thailand, Indonesia ke apa. Okey. Itu dapat gold. Alright. Jadi kita tengok apakah perbezaan antara virtual dengan non-virtual. Okey, untuk pertandingan inovasi lah. Okey, kalau pertandingan berdasarkan video ataupun virtual, biasanya 3 minit. Itu bergantung kepada jenis orang kata organizer. Okey, ada yang 3 minit, ada yang 5 minit. Okey, kalau dia minta 3 minit, jangan kita bagi sejam pula video kita. Yang tu memang kadang juri memang tak nak dengar. Okey. Macam saya lah, kalau dia suruh dengar 3 minit je, buat apa kita nak dengar 10 minit? Sebab juri bukannya satu video, kena nilai, kena 12 video. Kalau setiap satu tu 1 jam, baik saya tengok Netflix. Okey. Yelah, nak tengok video kamu kan yang memang bercerita kadang-kadang pasal akademik kan. Okey, takkanlah nak sejam, mungkin dalam 3 minit saja. Okey, kalau tak saya tengok, baik saya tengok drama bersiri Squid Game tu. Okey, beberapa ni kan, kalau satu jam, hari 1 jam, Suhaida 1 jam, Amalin 1 jam, memang saya tak tengok. Biasa ikut seperti yang disuruh oleh organizer, 3 minit. Okey. Jadi untuk yang virtual, tak perlu lagi poster. Okey, kalau tengok kat gambar tu memang ada seorang peserta, memang poster kat belakang penuh Okey, ini pun salah satu juga masalah kepada pelajar. Okey, poster tertinggal dalam van, poster tertinggal dalam bas. Okey, nasib baik poster tertinggal dalam kampus. Okey, pernah bertanding jauh-jauh ni, poster tertinggal dalam bas. Okey, macam mana kita nak letak dekat booth kita ataupun booth ni tempat ruang pameran lah. Biasa kita letak poster ni markah. Okey, tapi kalau virtual tak perlu poster. Okey, sampel produk pun tak perlu kalau virtual. Face to face dia perlu sampel produk. Sebab tu segala, tengok tu peserta tu bawa tengkorak bagai tu. Okey, itu adalah sampel dia. Pamphlet atas meja tu penuh Kalau secara face to face kena ada, tapi non face to face virtual ni tak perlu. Booth pameran pun tak perlu. Okey, kita nak booth macam mana secara virtual. Okey, memang untung virtual 3 minit ni sangat untung. Kalau tak virtual dulu saya rasa 2 luggage saja untuk hiasan. Okey, saya lah pergi beli macam-macam guna duit sendiri. Kadang lepas tu nak mengemas tu, memang pelajar lah saya suruh. Mula-mula pergi tu dengan packaging yang sangat cantik. Balik je semua kita dah sumbat sekali. Macam dah sumbat toto dalam luggage. Okey. Memang lepas tu memang kena marah dengan
memang penolong pengawasan sebab sepah mak-mak dia. Sebab apa? Sebab bayangkanlah kalau pertandingan kat Perlis, habis pertandingan pukul 5, dapat pingat emas, terus balik pukul 3 pagi. Pukul 3 pagi itulah semua letak dalam kereta barang-barang. Nak naik kat lab takut. Ada Pontianak, ada Langsui ke apa kan. Takut nak naik. Jadi terpaksalah letak dalam kereta dulu. Oh memang kereta masa tu, saya rasa memang orang kata macam food truck. Macam-macam ada dalam. Minyak lah kalau buat pasal minyak dalam botol. Okay. Tapi so far sekarang ni dah secara virtual. Jadi tak ada lagi suasana-suasana yang sangat mengerikan tu lah. Okay, sebelum ni kalau balik tu pukul 3 pagi 3 pagi tu seorang-seorang drive balik ke rumah pula. Nak tidur college tak boleh, takut pula saya. Nak tidur office lagilah seram. Lepas tu terpaksa lah balik seorang-seorang. Pelajar seronok lah. Saya dah teman dia sampai kat bas tu, kemudian dia memang berjalan ramai-ramai. Saya seorang-seorang balik dekat rumah. Okay, so sekarang ni alhamdulillah secara virtual saja. Tak perlu lagi nak kemas barang tu. Okay, sebab apa? Sebab dulu memang seronok berjalan lah. Okey, kalau dulu memang saya merata ni lah, seluruh Semenanjung Malaysia ni memang bergerak lah dengan bas, dengan pelajar-pelajar bas UiTM lah, alhamdulillah. Okey, itu sebenarnya tak dinafikan rasa seronok tu, tapi rasa lemah tu time nak mengemas. Okey, itu memang saya rasa nak upah orang. Okay, kita tengok sedikit tips kemenangan dalam pertandingan inovasi. Okey, untuk video, sekarang ni kita video kan. Okey, jadi dalam video kita nak bagi menarik, kita ceritakan perihal inovasi kita, iaitu produk kita. Okey, terus kepada pengenalan. Pengenalan kita adalah kita kena ada catchy tagline lah, make it short. Macam mana kita nak minta, kita nak orang kata membuatkan juri kita ternanti-nanti. Apa cerita seterusnya? Jadi kena ada yang catchy tagline. Okey. Yang kedua, terangkan problem statement. Problem statement ni kena ada yang berunsur dramatic effect. Okey, sebagai contohnya dekat sini, okey ni sebab daripada lecture bahasa Inggeris. The report shows that only 10% of Malaysian citizen brush their teeth every day. Jadi mungkin juri cakap betul ke? Okey, jadi kita kena buat dramatic macam ni lah. Macam carikan satu isu. Sebagai contohnya, tumpahan minyak berlaku hari-hari di pelabuhan Bangladesh bagi contoh. Okey. Ikan paus hari-hari timbul sekejap di lautan Melaka, di Selat Melaka. Sebagai contohnya, macam dramatik. Kadang-kadang kita pun buat video ni, juri pun kadang-kadang percaya. Okey, dia ternanti-nanti. Kita kena ambil satu ayat yang membolehkan juri kita ni macam nak tunggu apa seterusnya kita nak terangkan. Itu sebenarnya dramatic effect. Okey, biar kalau kita nak sebut pasal kesakitan, pencemaran, biar juri tu rasa, oh betul, minyak ni bahaya. Okey, betul. Sisa makanan yang banyak ni boleh menyebabkan ada bau busuk, tak selesa, dan betul, baja organik ni bagus. Okey, biar juri tu rasa nak tengok video kamu tu macam dia ni termasuk dalam PIBO sekali. Okey, macam kita nak ajak dia sebagai ahli PIBO. Okey, itu sebenarnya dramatic effect yang kita nak minta juri kita sampai stay dekat video kita. Sebab video yang penting, video ni mencerminkan kita. Video ni adalah mewakili kita untuk menerangkan produk. Okey. Sediakan penyelesaian. Okey, jadi sebab tadilah kita ada penyelesaian masalah untuk produk kita. Jadi kita perlu tulis penyelesaian masalah yang kita dah nyatakan dalam objektif ataupun kita punya problem statement. Okey. Yang keempat adalah terangkan kebaikan produk. Okey, produk kita ni apa lebihnya daripada produk sebelum ni, atau apa kita dah buat improvement pada produk kita. Okey, dan apa kebaikan kepada alam sekitar dan apa kebaikan kepada negara. Okey. Seterusnya kita perlu berikan bukti yang berkaitan. Okey, sebagai contohnya data atau result atau statistik yang kita dah buat uji kaji di makmal. Okey. Yang kedua adalah teori, model atau framework yang kita ada. Yang ketiga, testimoni. Testimoni ni penting untuk pertandingan seterusnya. Kalau kamu dah siap baja nanti, saya nak minta kamu buat testimoni tu mungkin dekat penduduk kampung yang dah menggunakan baja. Ambil video mereka. Contohnya pokok tu sebelum ni biasa, dah pakai baja ni pokok tu macam mana. Itu adalah testimoni. Ataupun kita menulis dalam jurnal. Jurnal ni saya pun akan ajar kamu untuk menulis selepas ni lah. Okey nanti. Macam mana nak dapatkan satu jurnal yang secara
FOC lagi tapi ada nama-nama kamu. Okey, nanti kita boleh letak kat DMJ. Okey, seterusnya adalah yang keempat adalah business plan ataupun business model canvas yang pernah kamu buat semasa mungkin yang tu yang pergi Iqbal, Haris dengan Afi kan. Okey, time dengan DMJ buat kursus masa bootcamp ada. So itulah business model canvas yang perlu kamu ada sebenarnya dalam ni lah untuk bukti yang berkaitan ataupun business plan ni sebenarnya banyak cara ya. Mungkin dari segi costing kamu, nak jual berapa, profit berapa dan siapa future ataupun prospek kamu lah, prospek customer yang siapa kamu nak jual, okey. Kemudian yang keenam, recognition dan juga acknowledgement. Okey, sebagai contohnya, ada tak kamu dapat award sebelum ni? Kalau ada yang hari tu dapat pingat perak, nanti untuk next product boleh masukkan. Okey. Kemudian sijil, kalau ada memang yang sebelum ni lah ni kita tengok sijil tak ada gambar saja. Nanti lepas ni upload, orang kata download sijil tu, letak gambar elok-elok cantik, letak dalam slide sekali dan letak dalam video kamu. Dan sebagai contohnya kalau ada acknowledgement daripada industri, mungkin kita buat uji kaji, kita dah tunjuk result, kemudian kita jumpalah YPJ ataupun Jawatankuasa Penduduk Kampung. Jadi itu sebenarnya industri jugalah, industri yang berkaitan dengan mungkin pendidikan ke apa, dia akan evaluate ataupun dia akan mengiktiraf produk kamu. Itu sebenarnya markah bonus untuk produk akan datang. Okey? Okay, yang ketujuh sudah tentunya memperkenalkan ahli kumpulan. Okey, sebagai contohnya kamu ada tu keluarga Doraemon perkenalkan semua yang ada dalam ahli kumpulan yang terlibat lah. Contohnya biasanya satu grup 5 orang lah paling ramai ataupun 7 lah. Saya pernah tengok tu 12. Okey, itu jarang lah pertandingan yang 12 ni. Kecuali VIC. VIC Virtual Innovation Competition daripada UiTM Kelantan ni dia banyak saya tak ingat berapa. Mungkin insyaAllah tahun depan kita masuk nanti kita letak nama ramai-ramai sikit. Okey, jadi kita letaklah ahli-ahli kita kerana mereka ni adalah orang yang paling terbaik lah dalam pasukan kita yang akan menyebabkan produk kita ni berhasil. Okey? Yang ke-8 adalah timing. Timing ni sangat penting. Pastikan video tidak melebihi daripada ketetapan. Siapa yang tetapkan ni? Bukannya kita, bukannya semua Ahbab, bukannya Sekuzeri, tapi organizer. Organizer pertandingan tersebut. Kalau dia cakap je syarat pertandingan, video tidak boleh melebihi 3 minit. Jadi perlu patuhi 3 minit saja video kamu. Okey, jangan lebih daripada 3 minit. Kalau tak, ada setengah rubrik pemakahan, bila lebih daripada 3 minit, maka kena potong. Okey. Seterusnya kita lihat, ini mungkin saya nak highlight sedikit aspek penting atau tip kemenangan. Okey. Pertama, novelty project. Novelty project ni walaupun tak ada evidence tapi kamu kena nyatakan dan bentuk point. Okey, kena tulis dalam slide atau kena letakkan dalam video. Apa novelty project kamu? At least highlight kan. Sebenarnya kalau video ada saja novelty, juri akan tick. Kalau kita tak tulis satu-satu, tak ada novelty, nanti juri tercari-cari. Padahal kamu ada tulis, cuma kamu tak ada tajuk berkenaan novelty. Okey? Tulis subtitle. Subtopik novelty. Okey, dan cerita pasal novelty project. Kemudian kebolehpasaran atau pekomersialan. Okey, macam mana kamu nak jual, macam mana kamu packaging dia cantik atau tidak baju kamu tadi. Sumbangan dan kebaikan kepada komuniti dan negara, yang ni saya rasa kamu akan dapat markah penuh. Kerana kamu kena letak surat tawaran DMJ. Itu lupa letak kan yang pertandingan yang dapat pingat perak itu. Letak tak? Saya tengok dalam video cantik tapi tak ada kan. Saya rasa tak ada. Kalau ada tu saya rasa itu adalah markah tambahan. Okay, lepas ni kalau ada pertandingan, letak surat tawaran daripada Duta Mahasiswa Johor, daripada Yayasan Pelajaran Johor. Okey, kemudian perbandingan produk sedia ada dan produk kamu lah. Okey, kena buat sikit analisa itu. Okey, jadi mungkin ini tulis saja dekat dalam slide dan kemudian videokan. Kemudian analisa ekonomi ataupun business model canvas. Okey, copyright atau patent. Okey, ni sebenarnya penting. Kadang-kadang markah bonus untuk IPT markah copyright biasanya kalau ada yang dah siap tu mungkin 4 ke 5 markah boleh dapat. Kalau sekadar daftar mungkin dapat 3 ke 2 markah. Satu tu yang tak ada copyright. Okey, ataupun satu tu yang mungkin reset saja. Macam tu lah kot saya lupa. Ada setengahnya tak boleh buat kosong. Kena bagi kat satu walau tak ada copyright. Tapi better ada copyright supaya markah kamu lebih tinggi daripada orang lain. Jadi, kemudian jurnal atau penerbitan. Okay, untuk jurnal dan penerbitan ni memang kena ada sebab dia ada markah.
Okey, nanti saya akan ajar kamu untuk menulis bagi yang penerbitan secara percuma dululah. Okey, dalam jurnal berindex Google Scholar lah. Okey, di bawah UniKL sebab saya jadi editor Malaysia Journal Industry MJIT, Industrial Technology. Okey. Kemudian kolaborasi industri. Okey, sebab tu saya minta kamu ada surat kolaborasi dengan SW Corp, mungkin dengan MBPG boleh minta nanti, dengan Jawatankuasa Penduduk Kampung JKPZ ke apa zone tu. Dengan abang apa itu saya lupa, seorang abang Long, seorang ni siapa Ingat tak Afi? Cik apa tu? Cik Dewa, bukan Dewa, apa nama dia? Saya lupa. Indra, yes. Itu boleh minta juga Afi. Sebab walaupun JKPZ itu orang kata dia industri lah. Even kalau daripada UiTM pun sebagai industri. Okay, rakan kolaborasi. Okay. Bila banyak tu, at least macam juri akan ternampak dan dia akan boleh bagi tik markah, ataupun orang kata kalau juri tak ingat apa kamu buat, bila nampak je macam sampai ada kolaborasi industri ni, novelty mungkin markah jadi tinggi, boleh pasaran markah jadi tinggi. Okay, itu adalah apa ni yang sebagai pengalaman saya sebagai juri, dia nampak je ada kolaborasi industri yang hebat-hebat ni, tu kita nak bagi markah tinggi untuk yang lain. Kalau dia tu ubah, mula bagi rendah, oh produk ni bagus punya, ada kolaborasi industri, terus bagi balik tinggi, ubah. Alright. Jadi kita lihat sedikit Okay, sebagai contohnya kalau kita tengok dalam slide ni, okay, cantik seorang lecturer. Okay, berbaju kurung. Siap tanya macam mana nak menang pingat. Okay, ni sebenarnya bukan saya menang pingat emas ni. Ni saya menang tahun 2015 ke 2016. Rektor tu mantan rektor. Sekarang ni dah mantan timbalan Net Chancellor HCP yang sebelum ni. Okay. Ni rektor UiTM Johor lah ketika ni. Okay, Prof. Saya dapat anugerah inovatif tahun 2015 tadi. Yang ni gambar dia. Okay. Oh, ini yang Kerajaan Akhbar Utusan UiTM Pasir Gudang menang anugerah belian Icon 2017. Alhamdulillah. Yang ni adalah produk NAPCAP. Okay, masa ni saya tak hadir. Tapi alhamdulillah lah. Okay. Apa yang orang kata daripada Akhbar Utusan ni ditulis UiTM Pasir Gudang. Cuma masa ni tak tulislah Fakulti Kejuruteraan Kimia. Okay, tapi sebenarnya ditulis UiTM Pasir Gudang tu dah cukup lah kita menaikkan atau mengangkat nama UiTM Pasir Gudang di Malaysia. Okay, supaya orang kenal. Okay, ini adalah salah satu contoh kejayaan. Okay. Kemudian 2018 sekali lagi saya dapat anugerah diamond, emas dan juga pingat gangsa satu lagi kot, tak saya ni. Okay, ni pun dapat juga. Lepas dia pelajar saya naik, lepas tu turun balik, kemudian disebut lagi anugerah diamond. Okay, ni saya pun naik jugalah. Ni dekat Kedah. Okay, kalau kamu nak tahu, kalau ni pertandingan secara face to face, seronok Sementara tunggu result, ada gap masa untuk rehat, untuk persiapan diri, macam makan, solat semua. Kita orang pergi makan sotong Pak Mut tepi sawah. Okay, sebab dekat Kedah, dekat siapa pernah pergi UiTM Merbuk? Tak pernah, siapa orang Kedah sini? Kalau tak ada, UiTM Merbuk ni dia macam jauh jugalah ke dalam. Dia kawasan dia kampung, ada sawah padi. Okay, memang seronok lah masa ni. Ini saja kita orang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sebagai usaha. 8 orang ni lah naik bas. Dengan pemandu bas. Masa mewah tak? 1 kursi seorang. Maksud saya 2 kursi untuk seorang. Masa ni boleh penyediakan sosial. Memang betul dalam bas tu kita orang memang mewah. Memang kita orang je dalam bas tu ke Kedah. Okay, seronok masa ni. Dan tidur pun homestay. Homestay masa ni pelajar saya ni yang biasa masuk ni, homestay saya serahkan kepada mereka untuk cari. Ada bajet memang daripada tapal, mereka akan cari hotel yang atau homestay ni yang orang kata inilah samalah dengan bajet yang dikeluarkan oleh tapal, tapi yang penting tempat tersebut rare. Dan saya ingat lagi masa pertandingan dekat Kedah ni, kami duduk dalam homestay yang dibuat daripada kabin. Okay. Bilik-bilik dia daripada kabin. Tapi dia rumah, dia gabung lah. Ada bilik kabin, lepas tu dekat ruang dapur, ruang tamu, rumah batu. Cuma tidur bilik lah kabin.
sejuk sikit lah. Saya pun terpaksa lah tidur ni. Sebab kena bersama-sama pelajar. Saya tak boleh tidur kat hotel lain. Kena ikut diorang. Oh, jadi memang masa tu seronok jugalah sebenarnya. Sebab mereka ni kreatif pilih tempat. Okay, pernah kita buat kelas dekat rumah. Dekat Perak juga hari tu. Dekat Perak memang dia sewa satu rumah tu. Okay, rumah homestay. Siap buat kelas lagi sebab ada test lepas tu. Minggu depan ni ada test. Siap buat kelas sekejap. Okay, bagus tu Okay, kemudian pernah dapat Double Gold Award. Okay, ni adalah dalam pertandingan dekat iInvest anjuran Unimax. Okay, ni pernah saya cabarkan diri saya lah dengan diri pelajar-pelajar. Sebab apa? Sebab bila kita dah masuk banyak pertandingan inovasi ni, ramai juga orang cakap, setakat pertandingan inovasi UiTM, boleh dah dapat gold. Alhamdulillah saya cuba cabarkan diri masuk luar daripada UiTM, Universiti Malaysia Perlis. Alhamdulillah dapat Double Gold Award. Okay, bukan nak bangga tapi memang alhamdulillah lah, memang terbukti lah. Masuk luar daripada UiTM pun kalau ada rezeki dapat. Bukan orang kata kenapa masuk UiTM saja. UiTM punya bagus sebenarnya, bukan tak bagus. Sama berprestij lah kalau kita masuk kat UiTM boleh dapat gold. Sebab takkanlah UiTM menganjurkan yang biasa-biasa kan. Jadi masuk saja kat UiTM. Memang orang cakap, Muhammad masuk kat UiTM saja boleh lah dapat gold. Cuba tengok, saya dah masuk ni Unimax, dapat juga double gold. Jadi memang standard, UiTM pun standard juga kalau kita masuk. Alhamdulillah. Okay, masuk je. Okay, dia pun ni masuk dapat bronze je. Kan, lepas tu sibuk komen orang. Dapat gold kat sini salah. Okay, dia pun dapat bronze. Tapi saya tak cakap lah macam tu. Nanti dia bergaduh pula. Okay, itulah orang kata bila kita banyak sangat dah menang ni, orang pun selalu tanya-tanya. Okay, ini adalah di Melaka. Okay, di UiTM Melaka saya dapat 1 gold, 1 perak. Okay, ni bertukar orang. Gold tu dapat daripada pertandingan yang biasa guna biocap tu kan. Biocap tu dapat perak time ni. Tapi goldnya adalah guna kulit telur. Okay, sebab apa? Yang guna kulit telur tu pelakon. Tengok tak yang hujung tu? Yang tu pelakon sekarang. Perasan tak? Yang paling kanan yang nampak jam ni. Drama petang-petang tu. Sahim Wafi. Ada yang kenal tak? Tak layan drama lah saya. Tak layan tapi dia dah berlakon dah. Okey. Dia dah jadi pelakon. Okey, kalau kamu tengoklah drama petang tu dia pelakon lah. Masa ni disebabkan dia lah kot dapat gol. Kalau face to face ni kita kena pilih orang yang macam nampak macam taklah perfect tapi boleh. Masa tu juri perempuan, juri tu siap cakap handsome-nya kamu. Tu dapat gol. Alhamdulillah. Dia orang tu dapat gol. Saya dengar perkataan tu je. Juri tu perempuan cakap handsome kan kamu. Tu dapat gol. Tapi bagus juga. Sebab dia pun pandai bercakap sebenarnya, bukan saja dari segi penampilan tapi dia pandai bercakap. Okay, ni dekat Perak. Okay. Yang dekat Perak ni alhamdulillah lah saya dapat best of the best. Ni adalah kali pertama saya bawa grup ni, grup lelaki. So ni campur perempuan dengan lelaki tapi ni saya bawa semua grup lelaki sebab mudah nak dapatkan homestay. Kalau tak nanti memang perempuan duduk kat lain, lelaki duduk kat lain kesian. Sebab saya tak boleh nak duduk kat hotel dekat tengah. Sebab saya kena orang kata bagi pegawai penggiri ni kena tengok. Lagilah bahaya kan kalau pelajar perempuan duduk jauh. Kita memang bimbang tu tanggungjawab sebenarnya atas saya lah kalau berlaku apa-apa kat dia. Kalau semua lelaki ni duduk satu rumah, dia orang pun tak boleh nakal-nakal nak pergi jalan-jalan. Okay. Yang kalau dekat Melaka ni, kalau kamu nak tahu, mungkin lepas ni nak masuk tandingan yang Melaka ni siap kita orang malam tu pergi Formosa. Itulah yang macam kelakarnya. Beli lagi dekat kubur Belanda. Dia orang ajak saya. Saya pun sama juga naik dia orang. Macam dia boleh juga naik dekat Formosa tengah malam, tinggalkan saya kat atas tu. Tu saya berlari juga dengan dia orang. Itu yang dia orang macam nakal jugalah lelaki ni. Tapi alhamdulillah nakal-nakal pun dapat ingat. Okay, yang ni first time masuk, time dekat Perak ni menangis. Dia orang menangis, bukan saya. Saya dah biasa dah. Sebab dia orang ni nampak gelisah. Tak dipanggil nama. Sebab dia pingat emas saja dipanggil nama untuk naik pentas. Ni kali pertama saya tengok dia orang menangis. Dapat pula best of the best. Sebab duit macam ni, 300 setengah tak silap saya. Okay. Alhamdulillah dia memang dapat buktikan dia berjaya lah. Okay, ni memang saya masuk dengan contingent UiTM Cawangan Johor. 3 dia lelaki. Ni semua lecturer Okay, lecturer FKA pun ada saya rasa. Okay, tengok Dr. Diana kat situ.
Okay, itu adalah mantan rektor jugalah. Okay. Ada daripada Be Friends pun ada kat sini. Okay. So tadi seronok tadi. Sebab apa seronok? Sebab kawan-kawan lah. Okay, seronok kawan-kawan. Ramai. Alright. Jadi itu saja sedikit sebanyak pengalaman bukan saja bertanding tapi juga tip penyertaan